Hai guys, saya mulakan perkongsian pada hari ini dengan satu soalan yang pelik. Macam mana rasanya tinggal dengan hantu? Mungkin rata-rata kita di sini tidak pernah melalui pengalaman yang macam ni, tapi kisah-kisah yang akan saya ceritakan ini pasti menyeramkan anda. Bayangkan ada seorang pelajar yang tinggal dengan rakan sebilik sehingga satu semester barulah dia tahu rakan sebilik dia tu bukan manusia, tetapi hantu. Sehinggalah kisah sebuah keluarga yang tinggal dengan hantu untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Hantu ni dihantar untuk menghalau mereka dari rumah tersebut. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Ini adalah orang yang tinggal dengan hantu. 4. Penghuni misteri rumah pusaka. Ini adalah pengalaman yang dikongsikan oleh Roslan Hamid tentang rumah pusaka datuk dan neneknya yang lama ditinggalkan kosong. Apa tidaknya mereka sekeluarga sudah pun berpindah ke bandar, meninggalkan rumah pusaka di kampung. Ada satu ketika, sebagai aktiviti keluarga, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah pusaka dan tinggal di sana beramai-ramai. Maka kembalilah mereka ke rumah 2 tingkat, di mana tingkat bawah dibuat dari batu, sementara tingkat atas daripada kayu. Selama mereka berada di sana, semuanya tinggal di tingkat bawah sebab jarang ada orang yang naik ke tingkat atas. Menurut Roslan, tingkat atas agak panas dan kayunya reput. Malam pertama mereka tidur beramai-ramai di ruang tamu. Mereka semua dikejutkan dengan bunyi sesuatu yang terjatuh dari bumbung rumah dan bergolek. Menyangka itu mungkin buah jambu yang terletak di tepi rumah. Mereka salah sama sekali. Bila ia terjatuh ke tanah, ia tetap bergolek, tidak berhenti. Apa yang lebih pelik, ia bergolek semula naik ke atas bumbung rumah. Ini diikuti dengan bunyi cakaran di dinding. Keesokan paginya mereka bertanya kepada orang kampung dan mereka diberitahu itu adalah hantu pocong. Malam pertama walaupun diganggu, mereka tetap meneruskan niat untuk tinggal di situ. Pada malam kedua, Roslan menceritakan pengalamannya yang berlaku di tandas. Tandas rumah pusaka mereka ni terletak di luar rumah. Sekitar waktu malam, ketika berada di dalam tandas, dia terdengar pintu tandas yang diperbuat daripada zinc diketuk dengan kasar. Pertama kali ia diketuk sebanyak 2 kali. Maka bergemalah bunyi ketukan tersebut. Roslan tidak melayan sebab kalau orang yang mengetuk mesti diikuti dengan suara seseorang yang memanggil. Ketukan kedua, pintu diketuk sebanyak 3 kali. Kali ini dia melihat dari celah pintu susuk hitam pekat seakan bayang-bayang yang mundar-mandir di depan pintu. Dia segera keluar dari tandas dan masuk ke dalam rumah. Di hari yang lain pula, Roslan sedang tidur. Dia dikejutkan dengan seseorang yang sedang menyapu di atas rumah. Itu adalah abang dia. Dia pun menyuruh abang dia menyapu esok. Bila diteliti, rupa-rupanya itu adalah seseorang yang berambut panjang dan berbaju putih dengan raut wajah seperti abang Roslan. Alangkah terkejut dia sampai terpengsan. Sebelum pulang, mereka meminta bantuan seorang dukun untuk menghalau benda tersebut pergi. Menurut dukun tu, itu adalah makhluk yang datang untuk tinggal disebabkan terlihat rumah pusaka ini terlalu lama kosong. 3. Housemate perangai pelik. Ini adalah kisah yang dikongsikan oleh seorang pengguna Twitter yang bernama Adam. Kisah ini terjadi selepas dia menamatkan pengajian pada tahun 2008 dahulu. Setelah ditawarkan peluang pekerjaan di Kuala Lumpur, dia pun meneruskan untuk mencari sebuah kondo untuk disewa. Pada asalnya, niat untuk tinggal bersendirian. Tapi setelah mendapat panggilan dari seorang lagi rakan universiti bernama Firdaus, yang pada waktu itu sedang mencari rumah sewa, dia pun bersetuju untuk tinggal serumah. Adam tidak selalu ada di rumah sebab selalu outstation. Begitu juga dengan Firdaus yang akan balik pukul 1 ataupun 2 pagi. Ada satu ketika, Adam ditegur oleh jirannya yang bertanya kalau dia tinggal seorang. Adam menjawab tidak. Dia tinggal dengan seorang lagi rakan. Pelik, bila jirannya yang mendengar jawapan Adam tergesa-gesa berlalu pergi. Pada asalnya Adam tidak merasa apa-apa sehinggalah dia mengalami beberapa peristiwa ganjil. Ada satu hari dia pulang malam ke rumah
dia merasa seram sejuk. Dia mengetuk bilik Firdaus melihat kalau ada Firdaus di rumah. Pintu dibuka dan Firdaus kelihatan baru bangun dari tidur. Adam merasa lega sebab dia tidak berseorangan pada waktu itu. Keesokan paginya dia mendapat pesanan dari Firdaus yang sebenarnya dia tidak balik malam semalam. Membaca sahaja pesanan yang diterima, Adam terdiam dan merasa seram. Apa tidaknya, kalau Firdaus tidak balik semalam, siapa yang membuka pintu bilik dia? Kejadian ganjil tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Adam memutuskan untuk membersihkan seluruh kawasan rumah. Bila dia jenguk bilik Firdaus, ia bersarang laba-laba dan berhabuk seperti sudah lama tiada orang di situ. Di hari yang lain pula, dia mendengar seperti suara orang berbual di dalam bilik Firdaus. Bila dijenguk, Firdaus berbual sendiri, padahal kedengaran seperti suara orang yang ramai. Beberapa bulan berlalu, dia mendapat pesanan lagi dari Firdaus mengajak dia datang ke kenduri di rumahnya di kampung. Memandangkan pada hari itu Adam sedang bercuti, dia pun memutuskan untuk menghadiri kenduri tersebut. Bila sampai ke sana, dia dapat tahu itu adalah kenduri arwah untuk Firdaus. Firdaus sebenarnya telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu akibat sakit denggi. Sejak kejadian itu, Adam berpindah dan mencari tempat yang baru. 2. Tolong tutupkan lampu. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang guru matrikulasi. Berlaku di kediaman kolej penempatan dia, tempat dia mengajar, yang diceritakan oleh salah seorang muridnya yang kita berikan gelaran Anis. Bukan nama sebenar. Anis tinggal berdua dengan seorang lagi rakan sebilik. Hampir 1 semester tinggal bersama-sama. Tiada apa benda yang ganjil berlaku. Sehinggalah ada satu malam ketika dia hendak tidur, Anis meminta bantuan rakan sebiliknya untuk menutup lampu. Tiba-tiba, dia melihat satu tangan yang panjang menjalar dari katil rakannya menuju ke suis lampu. Ibarat seperti filem Nang Nak. Anis apa lagi? Berlarilah dia keluar dari bilik ketakutan. Keesokan paginya dia menceritakan apa yang berlaku semalam kepada rakan-rakannya. Sehinggalah kisah ini sampai kepada staf sekolah. Anis terkejut bila diberitahu sebenarnya dia tinggal berseorangan di dalam bilik. Anis tetap berdegil yang dia memang ada seorang rakan sebilik. Anis memberikan nama rakannya dan ia disemak di dalam sistem pelajar yang berdaftar. Nama tersebut tidak wujud. Rupa-rupanya sudah hampir 1 semester Anis tinggal dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia menyamar sebagai manusia untuk menjadi kawan kepada Anis. Sejak dari hari itu, staf kolej selalu memesan kepada pelajar untuk memeriksa rakan sebilik mereka sama ada hantu ataupun manusia. Sekali dengar macam lawak, tapi tiada yang lawak kalau mendapat tahu selama ini kita tinggal dengan hantu yang kita sangka manusia. 1. Hantu raya di rumah pusaka. Angkara hasad dengki, ada yang sanggup menghantar makhluk halus untuk mengganggu seluruh ahli keluarga. Ini adalah kisah yang dikongsikan oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Wan. Wan, ibu dan ayah serta 5 orang adik-beradiknya berpindah masuk ke sebuah rumah pusaka yang diwariskan oleh arwah neneknya yang terletak di Gombak Setia. Untuk tahun pertama tiada apa yang terjadi, tidak sehingga masuk tahun kedua. Peristiwa ganjil dan pelik mula berlaku. Mereka mula perasan di badan adik perempuannya ada bintik-bintik hitam. Adiknya yang masih bayi pun akan menangis hampir setiap malam, susah untuk tidur. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil seorang ustaz. Alangkah terkejutnya mereka sekeluarga bila dimaklumkan sebenarnya di rumah tu ada yang menghantar hantu raya. Bukan hantu tu datang beraya, tapi ia dihantar untuk menghalau mereka dari rumah. Di sesi perubatan rumah mereka, beberapa kali kakak Wan dirasuk dan sesi dialog dijalankan. Hantu tu mengaku dia dihantar untuk membunuh seseorang. Walaupun begitu, gangguan itu masih lagi menghantui seluruh ahli keluarga sehingga bertahun-tahun lamanya, khususnya 5 tahun pertama mereka di situ. Akhirnya, setelah 20 tahun tinggal di situ, ayah Wan
dengan persetujuan adik-beradiknya memutuskan untuk menjual rumah tersebut supaya mereka sekeluarga tidak lagi diganggu. Mujurlah, sejak dari hari itu, keluarga mereka tidak lagi diganggu. Tapi sayang buat Wan dan keluarganya. Mereka terpaksa melepaskan rumah pusaka pergi akibat orang yang penuh dengan hasad dengki. Terima kasih kerana menonton. Saya tahu ada yang menonton video ni, ada pengalaman anda sendiri. Mungkin anda didampingi ataupun anda tinggal di rumah yang berhantu. Tinggalkan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe kami di YouTube. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa ada di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.